Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Terima kasih sahabat kita daripada Hidayah Center. Tuan-tuan belik dah ni, tuan-tuan kelebek dah, baca dah sebentar lalu. Tuan-tuan fikirlah apa yang tuan-tuan fikir nak buat. Di tengah-tengah tu ada tabung. Nanti selepas daripada habis majlis kita ni, tuan-tuan seluklah apa yang boleh diseluk. Jangan bagi kunci kereta pula kan. Bagilah benda yang betul. Baik, hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis palsu. Hadis palsu. Masyhur hadis ni. Apabila anak Adam itu mati, lalu dia dikebumikan, kemudian dia didatangi oleh dua malaikat. Dan malaikat akan bertanya, siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Siapakah imammu? Apakah kiblatmu? Dan seterusnya. Dalam hadis palsu itu cerita, apabila orang ataupun orang yang hidup ini mengajarkan kepada orang yang dah mati soalan-soalan tersebut, maka malaikat yang datang itu, dua malaikat yang datang itu, kemudiannya akan saling berpegangan tangan. Marilah kita balik semula. Apalah guna kita nak menanyakan soalan kepada orang yang sudah diajarkan jawapannya. Tuan-tuan faham hadis tu? Apabila mati seorang manusia itu dan orang yang hidup bacakan talqin, terang cerita, bacakan talqin, ajak soalan-soalan yang akan ditanya oleh malaikat, siap dengan jawapannya. Memang macam tu kan? Bila ditanya kepada kamu siapakah Tuhanmu, janganlah engkau gentar, janganlah engkau takut, jawablah dengan hati yang tenang, Allah Tuhanku. Betul tak? Jadi dalam hadis tersebut, hadis palsu, malaikat saling pegang tangan, yang seorang kata jom kita balik. Nak tanya apa kat dia ni? Soalan semua orang bagi jawapan lah. Maka baliklah malaikat itu, mayat itu tidak disoal. Selamat. Sebenarnya kedudukan itu macam itulah juga. Sepanjang perjalanan anak kemari ni tadi, terfikir apa benda nak ditazkirahkan kepada orang IQ ni. Tiap-tiap malam tengah tazkirah dah. Jadi rasa macam bila sampai-sampai, tak biar tazkirah, balik je lah. Rasa macam itulah tadi ni. Tetapi bila memikirkan, tadi terdengar Ustaz Mahmud bacakan antara ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Sebagai satu sentakan tadi, yang ni nak kena habaq. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, itu sifat yang pertama. Lanjutan daripada sifat itu, Allah Ta'ala terangkan simptom dia ataupun sifat dia berikut, radu bil hayatid dunya. Mereka redha dengan kehidupan di dunia. Maksudnya mereka berpada dengan apa yang ada di dunia. Watma'annu biha, dan rasa tenang dengan apa yang ada. Apa yang tuan-tuan boleh faham daripada perkataan ini? Orang-orang yang
tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, maksudnya ialah orang-orang yang tidak menantikan hari kebangkitan, orang-orang yang tidak meyakini hari akhirat, orang-orang yang sangka hidup ni hanya sekadar di dunia, lepas dia mati tak ada apa dah untuk diri dia. Maka cukup bagi diri dia untuk hidup ini dengan apa yang ada di dunia. Dia kena pulun apa yang ada di dunia, dan dia rasa puas hati dengan apa yang dia kecapi, yang dia nikmati di dunia, dan dia tenang dah dengan keadaan tu. Cukup selesa, comfort zone. Orang yang macam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tambahkan lagi pendetilan ciri mereka ini. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dia punya pasangan sifat itu ialah mereka ini dan orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat kami. Duduk dua sifat, dua golongan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini duduk dalam satu kelompok. Natijahnya sama. Orang yang hanya memikirkan tentang dunia, dalam jiwanya cuma ada dunia, dalam pemikirannya hanya ada bagaimana nak menambah kemewahan dunia, bagaimana nak senang, bagaimana nak ada banyak duit, bagaimana nak mewah, bagaimana nak seronok semata-mata. Maka pagi, petang, siang, malam dia hanya fikirkan dunia. Seakan-akan kehidupan ini sekadar terhenti pada apa yang ada keliling dia di dunia. Dunia ini seakan-akan begitu besar, yang dia sangat perlukan lebih daripada yang lain. Golongan ini tuan-tuan, bila itu pendiriannya, itu persepsi hidupnya, dia tidak akan ambil kisah tentang bekalan untuk berjumpa Allah. Pasal dia tak harap pun nak jumpa Allah. Dia rasa kalau mati, habis jadi debu, habis jadi tanah, selesai macam tu. Apabila tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, apabila tidak mempersiapkan diri dengan bekalan hari akhirat, sedangkan itu yang Allah Ta'ala minta kepada orang beriman. Apa yang Allah Ta'ala kata? Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah suatu jiwa itu melihat apa yang ingin dikemukakan, yang ingin dipersembahkan untuk hari esok. Dan hari esok yang pasti itu ialah akhirat. Hari esok yang abadi itu ialah akhirat. Maka perbezaan nilai itu membawa kepada perbezaan perwatakan, perbezaan cita-cita dan harapan. Orang yang mengharapkan redha Allah, orang yang mengharapkan kebahagiaan bukan sekadar di dunia, dunia pun nak bahagia juga, tapi yang lebih jauh daripada itu, yang lebih besar daripada itu, yang lebih penting ialah bagaimana mencapai kesejahteraan hari akhirat, keredaan Allah yang bawa kita masuk syurga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang tak ada pandangan ke arah akhirat itu, dia akan menjalani hidup yang sempit di dunia. Karena segala-galanya dia fikir kena diputuskan di dunia. Sedangkan orang yang mengharapkan hari akhirat, orang yang mengharapkan redha Allah Ta'ala itu, dunia ini sebenarnya satu benda yang Allah Ta'ala ciptakan untuk dia lalu, untuk dia jalan ke arah yang lebih luas daripada itu, yaitu akhirat.
Kalau apa saja urusan yang tak beres di dunia, Allah Ta'ala akan bereskan dia di akhirat. Tuan-tuan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang datang menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan amal, dengan amalan mithlul jibal, seperti bukit. Bawa amalan begitu banyak seperti bukit. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza. Dalam keadaan dia pernah cerca orang yang tu, dia pernah pukul orang yang ni, dia buat naya kat kawan tu. Lalu diambil daripada kebaikannya untuk diberikan kepada orang-orang yang telah dizalimi itu. Tuan-tuan, hadis tu kita pandang dari satu sudut, ya itulah sifat ataupun itulah orang yang malang datang bangkit menghadap Allah di padang mahsyar bawa amalan yang banyak, tapi amalan tu kemudiannya diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi. Sampai bila dah tak tinggal apa kebaikan lagi, masih ada orang-orang tertentu yang dia hutang kezaliman tadi. Lalu diambil daripada kejahatan orang-orang yang dizalimi itu dan dilemparkan kepadanya. Na'udzubillah. Pada persepsi itu kita berhenti di situ. Tetapi kita lihat di satu sudut yang lain, betapa orang-orang yang dizalimi di dunia, kalaupun dia tidak mendapat pengadilan yang sewajarnya di sisi mahkamah manusia, dia tak mendapat keadilan yang sepatutnya, layanan yang sewajarnya di dunia, dia akan dapat balik hak dia di akhirat nanti. Saudara-saudara kita yang memeluk Islam, selepas hidup dalam suatu zaman, suatu suasana luar daripada suasana Islam, kelam dengan gambaran Islam, bila masuk Islam dengan penuh pancaroba, pergi nak mengaji sana orang reject macam tadi disebutkan. Mungkin ada yang dihina, ada yang begitu, tuduhan sangat tragis. Kena tahu, setiap perkara yang berlaku itu, dia bukan berhenti di dunia. Allah Ta'ala akan beri ganti di hari akhirat. Allah bagi ganti di hari akhirat. Jadi kerana itu tuan-tuan, orang yang ada gambaran hidup dia bukan berhenti dekat dunia, dia akan hidup bawa amalan ini ke akhirat nanti. Dia akan punya pandangan yang lebih luas tentang hidup. Semua yang kita buat, kalau kita kira hanya untuk hari ini dan esok, maknanya hari Selasa dan Rabu, kita akan sempit setakat 2 hari itu. Tetapi kalau apa yang kita fikirkan, yang kita buat pada hari Selasa dan Rabu ini ialah untuk hari yang berikutnya, untuk generasi yang berikutnya, untuk alam yang berikutnya, kita akan rasa hidup kita luas. Kita tidak akan mudah putus asa dan kecewa. Itu satu. Yang keduanya, kita tidak mudah untuk lalai dengan peringatan-peringatan Allah. Bukan kata kita takkan lalai, kita akan lalai, kita akan tergelincir, kita akan jatuh, kita akan lupa. Ya, pasal kita manusia. Maka barangkali dalam belasan tahun hidup kita yang baru kenal balik Islam ni, masih banyak kalau nak timbang dengan zaman gelap dan zaman cerah kita, hak gelap tu mungkin banyak lagi. Tetapi bila kita sudah berada di landasan, kita akan sentiasa tersentak dengan peringatan-peringatan daripada Allah. Dan bila kita mengenang kepada ayat yang dibacakan tadi, kita tak boleh berhenti setakat puas hati dengan dunia. Kita perlu tamakkan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini persiapan yang sangat penting, persiapan jiwa yang sangat penting. Benda ni kita boleh dapati peringatan ni bila-bila di mana-mana, tetapi dalam suasana kita duduk di bulan Ramadan, tuan-tuan, baru kita sudah qiyam Ramadan,
siang tadi kita puasa Ramadan, yang semuanya merupakan janji-janji Allah yang disampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita patut syukur kepada Allah pasal kita masih sanggup untuk puasa. Maknanya wallahu alam, harap-harap tak ada lah yang jenis puasa tu kerana bagaikan dipetik Swiss. Masuk satu Ramadan dia macam kena petik Swiss, dia kena puasa tanpa sebarang perasaan. Tapi biar kita masuk Ramadan ini kita ada satu perasaan, dia bukan sekadar petik Swiss otomatik, tetapi kerana kita fikirkan kita bukan takat nak hidup dekat dunia, kita nak bawa amalan kita ke akhirat. Puasa kita nanti Allah Ta'ala nak bagi ganjaran. Orang yang puasa nanti Nabi kata Allah suruh pilih masuk pintu mana-mana dan disediakan pintu Ar-Rayyan. Jadi tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih puasa. Dan kalau mana yang rasa puasa tu tak berapa nak berkualiti, kita masih ada masa untuk esok dan seterusnya, insya-Allah, untuk kita pertingkatkan puasa kita. Kot-kot kita tak berapa sempat nak baca Quran, kita masih ada masa insya-Allah selepas-lepas ni untuk kita tingkatkan sikit lagi baca Quran tu. Dan kita tadi qiyam Ramadan, mudah-mudahan tuan-tuan dengar baca ayat, kalau rasa tersentuh 2-3 ayat, 2-3 patah teringat hak mana boleh rujuk balik indeks Quran, patah balik cari, baca, tengok apa makna ayat yang dibacakan tadi. Satu rakaat satu muka Ustaz ya? Lebih apa? Sangat banyak peringatan, nak kena baca, cek balik. Kalau nak urai balik satu-satu, banyak tuan-tuan, sangat banyak. Baca, kita tengok. Dan bila kita lalui benda itu semua, mudah-mudahan kita masuk hak Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran Allah, maka diampunkan baginya dosa yang terdahulu. Man qama ramadana, dalam riwayat yang lain, siapa yang mendirikan Ramadan, malam Ramadan, qiyam Ramadan, dengan iman, dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, nescaya akan diampunkan baginya dosa yang terdahulu. Mudah-mudahan kita masuk yang tu tuan-tuan. Yang tak rasa ni, yang dia tak terpanggil untuk seronok dengan benda ni, ialah golongan tadi yang tidak mengharapkan untuk jumpa Allah, cukup takat apa yang ada. Tapi kerana kita bukan yang tu, dan kita juga bukan golongan yang bi ayatina ghafilun, yang dengan ayat-ayat kami kata Allah lalai, kita bukan yang tu. Maka bila kita siam, kita puasa kita tu rasa ini bekal kita nak jumpa Allah. Bila kita bangkit untuk qiyam Ramadan tadi, kita bangkit ini untuk bekal kita menghadap Allah. Dan mudah-mudahan bila Nabi sebut yang Allah Ta'ala nyatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, walillahi utaqa'um minan nar, bagi Allah Ta'ala itu ada orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, yang demikian itu pada tiap-tiap malam. Kita harap mudah-mudahan pada yang dikatakan tiap-tiap malam tu kita duduk kat situ. Dan benda ni tuan-tuan, kita takkan rasa keperluan untuk mengharapkan itu kalau kita duduk golongan yang ayat disebutkan tadi, tak harap pun nak jumpa Allah. Cukup tenang dengan dunia. Tapi kalau kita fikirkan yang kita hidup ini untuk akhirat kita, kita insya-Allah akan sentiasa terikat. Ya Allah, mudah-mudahan kami ini adalah utaqa'um minan nar, yang selamat daripada api neraka. Pasal apa tuan-tuan? Ayat ini Allah Ta'ala sebutkan golongan yang tak mau jumpa Allah, golongan yang reda dengan sekadar hidup dunia, golongan yang rasa seronok tenang dengan dunia, golongan yang lalai dengan peringatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, mereka itu tempat kembalinya adalah neraka di atas apa yang mereka telah kerjakan, di atas apa yang mereka sedang kerjakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pilihan di tangan kita. Kita berada di bulan yang penuh keberkatan untuk kita tingkatkan ganjaran dan amalan kita.
Allah Ta'ala dalam ayat yang disebutkan tadi, Allah Ta'ala beli perjanjian kita. Allah Ta'ala ganjarkan apa yang jual beli kita tu Allah Ta'ala ambil. Orang yang menggadai jiwanya, menggadaikan dirinya untuk Islam, Allah Ta'ala bayar dengan syurga. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita banyak mendengar ayat Quran, bila kita banyak meneliti makna-makna Quran, hati kita jadi lebih lembut, kita jadi lebih sensitif dengan masa depan kita. Dan mudah-mudahan juga bila kita menghayati sahabat-sahabat kita daripada Hidayah Center, perjuangan dia, gerak kerja dia, kita dah rasa terpanggil untuk di mana-mana memikirkan apa yang patut kita sumbang kat mereka dalam apa jua bentuk. Bukan semua orang mampu, dan bentuk bantuan ini dengan bentuk yang pelbagai. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikkan kita dengan kebenaran, Allah Ta'ala taufikkan kita dengan iman, Allah limpahkan keredaan dan keberkatan kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.